Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk tajuk sukatan sarakan tingkat 5 standard pembelajaran, iaitu membina histogram dan poligon kegerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey, kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai graf histogram. Kalau kamu tengok graf histogram adalah graf berbentuk carta palang, tetapi dia rapat lah. Kamu tengok antara palang pertama dengan palang kedua tu tiada selang langsung, iaitu dia rapat. Dan graf yang kedua adalah graf poligon kegerapan, itu graf garisan yang disambung-sambung, titik yang disambung-sambung. Dan dia mestilah tertutup. Kalau kamu tengok kat situ, graf dia mesti tertutup di sebelah depan dan juga di sebelah belakang. Dia bawa ke kosong. Maksudnya data dia yang depan kosong, belakang pun kosong. Okay, next. Kita akan tengok contoh. Situasi dia adalah berat bayi yang dilahirkan dalam 1 bulan. So, kamu tengok itulah 2.0, 2.4 ada 9 orang. 2.5, 2.9 ada 15 orang. 3.0, 3.4 dan seterusnya ikut 4.0 ke 4.4 ada 10 orang. So, titik tengah, macam mana kita nak cari titik tengah? Kita akan ambil had bawah tambah had atas, iaitu 2.0 tambah 2.4. Kita jumlahkan dan kita bahagi 2. So, dapat 2.2 lah. Sama juga untuk titik tengah untuk selang kelas yang kedua. Kita akan ambil had bawah kelas yang kedua, itu 2.5 tambah 2.9. Jumlahkan dia, kita bahagi 2. Maka kita akan dapat titik tengah dia 2.7. 2.7. Okey, next. Kita tengok had bawah. Apa yang dikatakan sebagai had bawah kat sini? Had bawah kat sini adalah had bawah adalah dalam kelas yang pertama ni 2.0 ke 2.4 kan. Jadi had bawah adalah nilai yang depan itu 2.0. Had atas adalah nilai yang di belakang untuk kelas, iaitu 2.4 lah. Untuk kelas yang kedua 2.5 tu adalah had bawah, 2.9 had atas. 2.9 had atas. Sempadan bawah. Okay, sempadan bawah kalau kamu tengok yang berwarna biru tu, cikgu kira untuk kelas yang kedua dululah, supaya bila kita dah tahu perbezaan kita boleh buat automatik lah. Okey, untuk dapatkan sempadan bawah untuk kelas yang kedua, iaitu 2.5 ke 2.9, kita perlu tambah had atas untuk kelas sebelumnya, iaitu 2.4 lah. 2.4 kan, tambah 2.5, jumlahkan dia, kamu bahagi 2. Sebab tu dapat 2.45. Dan macam mana kita nak isi yang lain? Kalau kamu tengok 2.45 dengan 2.5, perbezaan dia adalah 0.05. Jadi maksudnya setiap sempadan bawah tu dikurangkan sebanyak 0.05 lah kan. 2.0 tolak 0.05 dapat 1.95. 2.5 tolak 0.05 tambah 2 jadi 2.45. Untuk sempadan atas pun perbezaan dia 0.05 juga, iaitu 2.45 tu hasil daripada asal dia had atas dia 2.4 kan, maksudnya penambahan 0.05 pada had atas. 2.9 jadi 2.95, 3.4 jadi 3.45, 3.9 jadi 3.95, 4.4 jadi 4.45. Okey, manakala untuk kekerapan longgokan, kita hanya perlu tambah kekerapan yang ada. Untuk kekerapan yang pertama tu 9. So kita letak je lah 9 dekat tempat kekerapan longgokan yang pertama, sebab dia tak perlu ditambah. Tetapi 24 dapat macam mana? Okey, 24 ni dapat macam mana? 24 tu hasil daripada 9 tambah dengan 15. 9 tambah 15 dapatlah 24 kan. 9 tambah 15. Okey, 48 dapat daripada mana? Ambil 24 tambah dengan 24. 68 hasil daripada 48 tambah 20. 78 hasil daripada 68 tambah 10. So, lengkaplah kekerapan longgokan. Okey, next. Soalan ni kita dikehendaki melukis graf yang sama pada kertas graf, iaitu graf poligon kegerapan dan juga graf histogram lah. Skala dibagi 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk, 2 cm pada 20 orang pada paksi mencacang. Jadi, kita perlukan kegerapan sebagai paksi mencacang, titik tengah sebagai paksi mengufuk. So, kita atok je lah graf kita ikut skala yang dibagi. Apa maksud 2 cm kepada 1? Untuk paksi mengufuk, kamu tak payah fikir, pasal kamu kena atok titik tengah saja. Dan kalau kamu tengok pun perbezaan antara titik tengah pertama dengan kedua pun 1 kan. Sebab tu dia kata 2 cm pada 1. Paksi mencacang iaitu 2 cm pada 20, maksudnya kamu kena buat dengan jarak yang seragam. 20, 40, 60, 80. Jarak seragam tu dia suruh kat sini dia guna 2 cm. Apa maksud 2 cm? 2 cm maksudnya 10 kotak kecil lah. So, kamu lukis graf histogram dulu. Titik tengah mesti berada di tengah-tengah histogram. Sengat untuk titik tengah tu kena buat. Sengat tu maksudnya, inilah palang-palang ni. Palang-palang ni kita panggil sengat lah.
mesti berada di tengah histogram lah, kan. Selesai saja graf histogram, kamu boleh lukis pula graf poligon kekerapan. Titik tengah kepada histogram tu jadikan sebagai titik untuk poligon kekerapan lah. Kamu sambung. Dan kalau kamu dapati dia bawa ke kosong lah, kan. Skala ni kita tolak je lah. 4.45 tolak dengan 1, kita dapat 3.45 lah. Yang ni pula 10.45 tambah 1, kita dapat 11.545. So kita graf poligon kekerapan kita kena bawa ke kosong. Okay, untuk situasi seterusnya, kita dikehendaki membina satu histogram, satu poligon kekerapan berdasarkan data yang dibagi berkenaan tinggi untuk pokok lah. Tinggi pokok tebu kan, dengan berapa bilangan batang tebu. So paksi mencacang kita guna kekerapan, paksi mengufuk kita guna titik tengah. Okey, yang ni 2 cm kepada 1 kan, paksi mengufuk. Yang ni 2 cm kepada 10. Jadi kita tengok graf dia macam mana. Okey, ni adalah graf dia. Okey, kalau kamu tengok ni ada titik tengah, di sini ada titik tengah, ni adalah kekerapan. Untuk paksi mencacang kekerapan, tengok skala dia seragam, 0, 10, 20, 30, 40. 10 kotak kecil tu maksudnya 2 cm lah. 10 kotak kecil maksudnya 2 cm. So kamu buat je lah. 10 kotak 10, 10 lagi 20 macam tu. Ataukan titik tengah di bawah paksi yang mengufuk. Dan memang beza dia pun 1, sebab tu dia bagi skala 2 cm pada 1 kan. 1.45 tolak 0.45 memang beza dia 1. Yang ni kita tambah sendiri lah, pasal data tu memang tak ada. So kita bawa dia ke depan dengan jarak yang sama lah. Jarak kena sama daripada yang 1.45 tu. Jarak pun 2 cm juga lah untuk bawa dia ke kosong. Yang belakang ni pun jarak dia mesti 2 cm juga. 2 cm juga untuk bawa dia ke kosong. So belakang tu tambah 1, 6.45 tambah 1 jadi 7.45. Kat depan tu 1.45 tolak 1 dapat 0.45. So harap video ni dapat membantu. Okay, sekian. Terima kasih.